kita membincangkan berkenaan dengan manusia dan kepercayaan. Apakah perlunya manusia mempercayai? Sebab bukan semua perkara yang boleh dipikirkan oleh manusia. Perkara-perkara alam ghaib, masalah sebelum kehidupan, setelah kematian, manusia tidak mampu untuk memikirkan. Oleh kerana itu, manusia hanya mempercayai. Tetapi untuk mempercayai mestilah daripada sumber-sumber yang benar, iaitu sumber yang paling benar ialah Al-Quran. Ada sumber yang paling benar sebab dia datang dari Allah. Allah sebut di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Quran, dia yang menjaga. Jadi keaslian Al-Quran itu sehingga ada di tangan. Jadi kita janganlah ragu berkenaan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran hendaklah kita amalkan dan kita percaya ianya datang dari Allah SWT. Jadi perkara pertama sekali di dalam ajaran Islam ialah keimanan, keyakinan. Kalau kita tak yakin, kita mempelajari Islam dalam tak yakin, seperti mana orang orientalis, mereka mempelajari Islam dalam keadaan mereka tidak tahu, tidak yakin pada agama Islam. Mereka mempelajarinya untuk menyesatkan, bertambah sesat. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, kita nak belajar ilmu Islam, pertama sekali kita kena yakin. Kita kena yakin kepada rukun-rukun iman. Itu yang pertama. Kalau kita tak yakin, kita nak letak iman kat mana? Tapi yang dikatakan keimanan tadi ialah keyakinan di hati. Keyakinan di hati berkenaan dengan rukun-rukun iman. Rukun iman yang pertama yang kita kena yakin, iaitu berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Esa. Allahus samad. Allah itu adalah tempat kita mohon hajat, tempat kita bergantungan kita kepada Allah. Tidak ada yang lain untuk kita bergantung harap. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak menyerupai sesuatu. Jadi kita kena yakin bahawa Allah ini adalah Tuhan kita, Tuhan yang satu, yang kita bergantung kepadanya. Apa perkara pun kita berdoa kepada dia. Allah pun sebut, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, nescaya Allah makbulkan perintah, makbulkan segala doa-doa. Jadi tugas kita sebagai seorang Muslim yakin dalam hati kita berkenaan dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila kita yakin tadi, kita sentiasa berhubung dengan Allah. Kalau kita nak memuji, kita memuji Allah, alhamdulillah. Kalau kita nak membesarkan Allah, kita kata Allahu Akbar. Kalau kita nak mensucikan Allah, kita kata Subhanallah. Jadi sentiasa kita mengingati Allah. Kemudian kita mendirikan sembahyang sebab kita yakin pada Allah. Allah itu ialah, dialah yang maha hidup. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 253, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Siapakah dia Allah? Dialah yang hidup dan dia berdiri dengan sendirinya, tidak mati.
Kemudian kepada Allah inilah kita berserah, bermohon segala hajat-hajat kita. Kita sebut dalam Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami menyembah, dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi kalau kita nak mohon pertolongan, nak sembah Allah. Nak mohon pertolongan, mohon pada Allah. Jangan mohon pada jin ke, kan? Ataupun kepada makhluk-makhluk lain, kan? Kita mohon pada Allah, doa pada Allah, Allah bagi. Kemudian apabila kita dah menyerahkan diri pada Allah Ta'ala, apa yang kita buat atas dunia ini mestilah semuanya kerana Allah. Dalam Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sembahyang, ibadat, hidup aku, mati aku adalah kerana Allah. Jadi hidup mati kita ni mesti kerana Allah. Maknanya kalau kita makan, kita baca doa kerana Allah. Kita pergi bilik air, kita baca doa masuk tandas kerana Allah. Kemudian kita bermusafir, kita baca doa bermusafir. Kita pakai baju, kita baca doa. Kesemuanya ini kita buat kerana Allah. Kerana Allah. Itulah hidup mati kita ni adalah kerana Allah. Jadi maksudnya kalau kita terkeluar daripada kehidupan ni, misalnya kita buat maksiat, terbuat maksiat contohnya, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah SWT. Manusia mana yang tidak buat dosa? Manusia mana yang tak silap? Segala kesilapan, segala dosa yang dia telah terlakukan ataupun dia sengaja melakukan, dia kena cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang seseorang itu didorong oleh hawa nafsu. Dia tahu benda itu berdosa, buat juga. Walau macam mana pun kena minta ampun. Jangan berputus asa, minta ampun kepada Allah. Kemudian kembali kepada jalan Allah balik. Jadikanlah kehidupan dia, hidup dan mati dia kerana Allah. Itu maksudnya keyakinan kepada Allah. Kemudian etika dalam diri sendiri, segala apa yang dia buat itu adalah kerana memohon redha Allah. Yakin pada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh melainkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maksudnya kita iman kepada Allah, kita yakin pada Allah, kita yang buat ibadah, semua itu dengan ikhlas, datang dari hati, bukan kerana paksaan. Wallahu a'lam.